Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Malaysia Memilih bersama saya Jijia Ahmad dan juga Afizia Azaman. Kita nak kupas satu topik menarik. Kalau kita tengok trend dalam negara kita sebenarnya ramai wakil rakyat yang berjaya kekalkan kedudukan masing-masing dengan waktu yang lama. Kalau kita tahu, misalnya Tan Sri Muhyiddin Yassin di Paguh. Tan Sri Muhyiddin telah bertanding dan dipilih sebagai ahli parlimen untuk pilihan raya umum pada ketika itu pada awalnya 1978 dan telah pun mengekalkan kerusinya sehingga kini. Manakala itu, Dr. Mdee Mohamad pula bertanding pada 1994 di Kota Star Selatan, kemudian tukar kawasan ke Kubang Pasu dan kekal di situ untuk 1974 hingga 1999 dan kini di Langkawi. Dan ini semua contoh bagaimana sebenarnya percaturan politik setiap parti, tapi apa cita rasa pengundi? Kita nak lihat dulu sentimen di salah sebuah negeri yang bakal cetus persaingan sengit. Tak lain tak bukan iaitu di Perak. Kita terus bersama dengan rakan setugas Ridauddin Daud. Ridauddin, anda sudah beberapa hari di Perak sana. Pasti sebelum pergi dah buat homework pasal Perak. Bagaimana dengan taste orang Perak ni? Kebanyakan kawasan kekal undi orang yang sama atau ada kawasan yang tukar-tukar MP-nya. Bagaimana Ridauddin rangkumkan keseluruhannya? Baik, terima kasih rakan setugas Jijia Ahmad dan juga Afizia Azaman. Saya mulakan pagi ini dengan dua rakan setugas yang kacak dan juga jelita. Jadi semangatnya mungkin lebih membara pada hari ini. Ya, di Perak kita tahu sebenarnya memang menjadi tumpuan yang tidak semena-mena boleh saya katakan, kerana terutamanya apabila beberapa nama besar mengumumkan akan bertanding di sini. Jadi secara tiba-tiba Perak menjadi tumpuan seluruh Malaysia. Jadi itulah yang berlaku di Perak. Jadi kalau kita bincangkan berkenaan dengan ahli-ahli parlimen yang sudah pun lama, ahli parlimen ataupun yang hanya berkhidmat satu penggal dan kemudian bertukar dan sebagainya, di Perak ada semua itu. Kalau ikutkan sebenarnya antara yang paling lama dalam Malaysia ni, kalau tidak silap saya adalah Kuli Tengku Razali Hamzah. Kalau tidak silap saya 12 ke 13 penggal pun sudah pun menjadi wakil rakyat. Di Perak ini antara yang lama, kalau dulu kita ada Tan Sri Rafidah Aziz, kalau tidak silap saya 8 penggal di Kuala Kangsar, dan kemudian ada juga sekarang Presiden UMNO sendiri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Bagan Datuk, mula bertanding pada tahun 1999 sehinggalah pada sekarang ini kalau diikutkan sudah pun lebih daripada 5 penggal, dan beliau dikabarkan, difahamkan dan diyakini akan bertanding lagi mempertahankan kerusi Parlimen Bagan Datuk pada tahun ini. Mungkin ia menjadikan jumlah keseluruhan 7 penggal dan mungkin lebih. Jadi itu Parlimen Bagan Datuk. Dan kemudian kita juga ada Parlimen Padang Rengas di mana Datuk Seri Muhammad Nazir Aziz merupakan antara ahli parlimen yang agak lama berkhidmat, sudah pun lebih 5 penggal. Namun tahun ini beliau sudah beberapa kali mengatakan bahawa beliau tidak mahu untuk bertanding dalam PRU pada tahun ini. Namun ada juga saya berjumpa dengan penduduk-penduduk Padang Rengas, orang-orang UMNO bahagian sendiri. Ada juga saya bertanya kepada mereka, adakah mereka bersetuju bila Datuk Seri Muhammad Nazir tidak bertanding. Ada yang kata bersetuju untuk memberi laluan kepada muka baru, namun ada juga yang tidak bersetuju dan mahukan Datuk Seri Muhammad Nazir untuk kembali bertanding sebagai ahli parlimen dalam PRU ke-14. Jadi itulah mungkin antara 2 atau 3 nama besar yang saya boleh kongsikan. Yang tidak juga saya lupa satu nama besar yang popular yang selalu disebut-sebut, iaitu Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman. 3 penggal sudah menjadi ahli parlimen dan tahun ini dikabarkan akan mempertahankan kursi Parlimen Pasir Salak. Walaupun di sebalik kemelutnya bersama dengan UMNO, di sebalik juga kemelut mungkin juga bersama dengan pimpinan-pimpinan UMNO bahagian, namun beliau menegaskan akan terus mempertahankan Parlimen Pasir Salak. Jadi itu antara perkara-perkara menarik yang boleh kita lihat di Perak ini. Dari segi pertukaran MP pula, boleh dikatakan Perak banyak juga yang berlaku pertukaran MP, kerana ini biasanya dilakukan oleh DAP apabila mereka meletakkan calon-calon di lokasi-lokasi berbeza. Contohnya saya boleh bagi contoh Ngah Komeng dulu bertanding di belah utara Perak, Taiping kalau tidak silap saya, dan kemudian bertanding pula di kawasan selatan. Jadi begitulah percaturannya apabila ada berlaku pertukaran demi pertukaran di sana. Namun yang menariknya apabila berlakunya pertukaran ini, ia tidaklah membuatkan sokongan kepada mereka berkurang, kerana mereka masih lagi memenangi kursi-kursi tersebut. Jadi di Perak ni, di kawasan Ipoh pun ada banyak juga berlaku pertukaran MP, tidaklah kekal begitu lama, dan mungkin itulah yang menyebabkan penduduk-penduduk di Ipoh ni sentimennya pelbagai. Ada yang suka ahli parlimen itu berkhidmat lama sehingga 3 penggal atau 4 penggal, namun ada yang tidak suka, mahu muka baru, paling-paling kurang pun 2 penggal ke 3 penggal saja dan mahu ada muka-muka baru. Jadi itu antara sentimen-sentimen yang berbeza apabila di bandar dan juga kawasan luar bandar. Di bandar ini kebanyakannya mereka mahukan wakil rakyat yang fresh, yang boleh buat kerja, kalau boleh tidak mahu muka sama sehingga 5 ke 6 penggal. Namun di kampung
mereka cenderung untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bekerja untuk mereka, tidak kisahlah 5 atau 6 penggal, yang penting mereka kenal, mereka boleh call rakan-rakan ataupun petugas-petugas YB tersebut dan mereka akan angkat. Jadi itu yang lebih membuatkan mereka rasa dekat dan ingin terus mengundi pemimpin-pemimpin sedemikian. Namun apa yang penting, tak kiralah siapa pun yang menjadi wakil rakyat, isu-isu setempat sebenarnya harus dititik beratkan. Di Ipoh ini ada banyak isu setempat yang masih lagi belum diselesaikan. Antaranya adalah harga rumah yang difahamkan beberapa kawasan di luar Ipoh harganya sudah pun meningkat dengan sangat-sangat mendadak. Contoh, saya boleh ambil contoh di Kuala Kangsar, harganya sebenarnya bolehlah dikatakan kadang-kadang kalau kita pergi tu memang terkejut kerana harganya boleh dikatakan hampir sama dengan apa yang ada di Kuala Lumpur. Jadi bagaimana mereka yang berada di Kuala Kangsar, contohnya ini saya bagi contoh, salah satu contoh, dengan kerja gajinya adalah berdasarkan gaji luar bandar, namun harga rumahnya pula adalah harga di bandar. Jadi sudah pasti generasi akan datang, generasi muda sudah pasti menghadapi kesukaran untuk mendapatkan rumah dan sebagainya. Isu pekerjaan juga antara perkara yang perlu diberi perhatian yang teramat-amat sangat. Kalau tanya kepada belia, kebanyakannya mereka semua mengatakan benda yang sama. Mereka tidak mahu sebenarnya pindah keluar daripada Ipoh, daripada Perak ini, tapi mereka terpaksa kerana tawaran kerja yang ditawarkan tidaklah begitu banyak, gaji juga tidak setimpal. Mereka kalau boleh mahu tinggal di Perak, mahu menjaga ibu bapa mereka dan kemudian ada pekerjaan yang baik juga di sini. Jadi itu antara isu-isu setempat yang bolehlah saya kongsikan, bukan saja isu setempat di sini. Sebenarnya isu ini adalah banyak di kawasan-kawasan lain. Di Ipoh pun contohnya sebenarnya saya tengok, kalau tengok Facebook dan saya pusing Ipoh, sebenarnya jalan raya di sini pun sebenarnya ada juga sedikit masalah, ada lubang di sana di sini, ada berlekuk-lekuk, kalau kita naik itu berbonggol-bonggol, berlompat-lompat kita dalam kereta. Jadi itu antara isu yang boleh diselesaikan, boleh dibangkitkan oleh wakil-wakil rakyat. Kita berada di Kuala Lumpur, mungkinlah kita tidaklah begitu terasa kerana kalau di Kuala Lumpur pun kita tahu memang banyak jalan-jalan sebegitu. Namun apabila sampai ke kawasan Ipoh yang boleh dikatakan bandar warisan ini, sebenarnya isu-isu sebegitu perlulah diselesaikan oleh semua pihak yang bertanggungjawab. Jadi itu antara perkara-perkara yang dibangkitkan. Selepas ini saya akan pergi ke Batu Gajah, saya akan bertemu dengan pesara tentera. Saya ingin dengar apakah keluhan ataupun aduan mereka, kerana kita tahu pesara tentera ni mereka banyak suarakan hak-hak mereka, suarakan masalah-masalah mereka. Namun sedihnya ada yang mengambil perhatian, namun yang lebih sedih ada yang mulanya mengambil perhatian, namun apabila dicanangkan strategi dan perancangan dan sebagainya, mereka diketepikan. Jadi itulah yang membuatkan mereka sedih. Mereka sudah berkhidmat untuk negara, berkorban jiwa dan raga, malah meninggalkan keluarga dan sebagainya. Namun apabila sudah bersara, seolah-olah diketepikan pula. Jadi itulah antara suara-suara yang saya akan cuba bawakan pada pagi ini, Gigi dan juga Hafizi. Baik, terima kasih Ridauddin. Selain pada isu di bandar itu juga, kita mahu dengar apa sebenarnya isu keluh kesah di luar bandar, di kawasan kampung itu. Yang pastinya untuk yang pertama sekali adalah capaian internet. Kita nak tahu bagaimana sebenarnya di luar bandar Perak tu, adakah capaian internetnya bagus atau tidak memuaskan. Itu semuanya akan dirangkumkan oleh Ridauddin Daud yang kita bawakan berkelana di Perak sepanjang PRU ke-15 ni. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita dengan pakar berkenaan dengan tajuk tukar baru atau kekal MP yang lama. Kita terus bersama dengan Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor yang merupakan Ketua Program Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Apa khabar, Gigi, Hafizi? Baik. Doktor, kita lihat tadi sedikit rangkuman yang dibawakan oleh rakan setugas saya di Perak. Tapi untuk PRU ke-15 ni, apa sebenarnya yang rakyat nak dari seseorang ahli parlimen itu? Okey, tentu sekali dalam proses pilihan raya kita memilih wakil, kan, dalam sebuah macam dalam negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Jadi yang kita nakkan adalah perwakilan. Cuma daripada sudut perkembangan sejarah, kita daripada sebuah sistem monarki mutlak, kemudian hadir kolonialisme ataupun penjajahan, kemudiannya mewujudkan sebuah sistem baru yang moden pasca kemerdekaan, kita namakan sebagai sistem raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Sebelum ini ada raja, ada pembesar. Kemudian raja masih ada tapi sebagai raja berperlembagaan dan kita ada perwakilan, kan. Cumanya dalam transisi daripada sistem lama kepada sistem baru ini masih lagi kita terperangkap di mana perwakilan yang kita lantik sebahagiannya, kalau bukan sesetengahnya, masih lagi sedikit sebanyak berperilaku sebagai mana seorang pembesar berbanding seorang pemimpin. Kerana itu ini bukan semua, tapi mungkin sebahagian ataupun yang sesetengah saja
nak berjumpa, turun padang, libat urus dengan rakyat itu agak kurang kan. Apatah lagi kadang-kadang setengah nama yang agak besar dan sebagainya, ibarat nak dapatkan akses kepada pemimpin itu sukar kan. Di sebalik memilih perwakilan yang seharusnya membawa suara dan juga kepentingan ke peringkat atasan, baik di peringkat negeri ataupun peringkat persekutuan, yang kemudiannya mungkin boleh melahirkan dasar ataupun polisi yang boleh menambah baik kehidupan masyarakat setempat dalam daerah ataupun masyarakat di negara keseluruhannya. Sebaliknya yang dilantik itu kan kadang-kadang adalah pembesar kan, yang hanya mungkin dapat jumpa 5 tahun sekali kan. Selepas 5 tahun aktiviti kurang dan sebagainya. Jadi politik ataupun amalan seperti ini adalah amalan yang lama. Pemimpin pada hari ini adalah perwakilan kan, yang seharusnya turun padang daripada masa ke semasa, dapatkan informasi, keperluan, ambil tahu kepentingan dan cuba selesaikan di pelbagai peringkat. Yang pertama di peringkat konstituensi itu sendiri, dan lebih penting lagi adalah menyelesaikannya sama ada di peringkat negeri dan di peringkat negara dalam bentuk dasar, program, polisi dan sebagainya, supaya apa yang dihasratkan oleh rakyat dan apa yang dijanjikan dalam manifesto itu dalam menambah baik keadaan sedia ada dan negara kan, daripada masa ke semasa berubahlah daripada keadaan yang lebih baik dan lebih baik. Doktor, dalam masa yang sama, kita melihat terdapat cadangan dalam MOU di antara pembangkang dan juga kerajaan. Ada cadangan untuk memastikan Perdana Menteri memegang tempoh hanya selama 2 penggal. Walaupun ia sekarang ini tinggal cadangan sajalah. Tapi untuk ahli parlimen juga, adakah kita melihat kepada sekiranya ahli parlimen itu hanya boleh memegang 2 penggal, adakah ia lebih baik? Apa pro and cons dia dekat sini? Mungkin kita boleh bincangkan juga. Okey, dalam sistem berparlimen jarang sekali lah ada kita tetapkan hanya 2 penggal saja kan. Kalau dalam sistem berpresiden itu mungkinlah kan. Presidennya di UK juga ada usul jugalah kan untuk mengehadkan kuasa Perdana Menteri, tempoh dan sebagainya. Dalam konteks Malaysia ini kita buat sebegitu sebab di waktu yang dulu kan kita lihat tempoh PM itu lama kan. Khasnya contohnya di bawah Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad kan, Tun pada hari ini kan. Namun selepas zaman beliau tidaklah begitu lama kan. Tun Abdullah Badawi contohnya lebih kurang 4 tahun kan. Datuk Seri Najib Razak kan, lebih kurang 9 tahun. Jadi saya fikir melihat kepada situasi politik semasa, khasnya di peringkat Perdana Menteri, sukar juga untuk dapatkan lebih 2 penggal. Saya ingat ada lagi perkara-perkara yang lebih penting daripada itu. Tapi kalau kita nak bawa ke peringkat lebih bawah, iaitu di peringkat ahli parlimen dan mungkin juga adun, boleh difikirkan antaranya sebab kadang-kadang apabila adun yang sama berada kan, dalam tempoh yang panjang perkhidmatan mereka, kadang-kadang itulah daripada pemimpin menjadi pembesar kan. Jadi macam raja-raja kecil di daerah masing-masing. Jadi kadang-kadang daripada satu pemerhatian ataupun daripada satu segi orang melihat begitu sebab dah selesa dengan kuasa dan sebagainya, menyebabkan berlaku perkara-perkara seperti ketidakcekapan dan malah doktor, contohnya dalam doktor, maaf kalau saya mencelah sikit, sebab kalau kita lihat perkhidmatan agensi-agensi penguatkuasa, mereka ini kita lihat dalam tempoh beberapa ketika, contoh 3 hingga 5 tahun, mereka ini akan dipindahkan ke tempat lain dan sebagainya kan. Disebabkan oleh kita nak elakkan berlaku salah guna kuasa seperti doktor katakan, keterisan, rasuah, dia boleh kenal dan sebagainya individu-individu itu. Jadi banyak boleh berlaku keterisan dan juga elemen-elemen rasuah itu. Sebab itulah mungkin saya bawakan soalan demikian, doktor. Mungkin kita boleh aplikasikan juga kan cadangan tersebut kan. Ya, betul sekali. Dalam dasar awam, isu kecekapan, kebebasan antaranya kan, sebagaimana yang saudara katakan, contohlah seorang magistrat kan, pegawai tanah kan, akan di mana-mana kedudukan yang strategik yang boleh menarik lah kan, salah guna kuasa dan sebagainya dalam amalan pentadbiran kerajaan,
Biasanya dalam 5 ke 5 tahun paling maksimum perlu ditukarkan. Jadi satu perkara yang boleh difikirkan kan. Demokrasi adalah demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kan. Jadi boleh difikirkan bersama-sama kalau ada tekanan, permintaan yang besar daripada orang ramai kan dalam mengehadkan perkara ini kan. Tapi dia boleh jadi sebaliknya juga. Kadang-kadang ada ahli parlimen ataupun ADUN yang begitu berprestasi tinggi kan. Jadi nak kena imbang juga perspektif yang sebegini kan. Tapi yang terbaik adalah mungkin kita adakan libat urus dengan rakyat kan, kemudian dibawa ke pentas yang sebenarlah parlimen untuk berbincangkan tentang kurang lebihnya usul sebegini, Hafizi. Ya. Baik, tukar baru atau kekal MP lama, itu semua terletak pada citarasa anda sebagai pengundi. Tapi kita nak kupas lagi apa sebenarnya kriteria penting untuk seseorang calon di mata rakyat itu. Kita perlu berhenti rehat seketika. Sambil tu anda boleh sertai poll kami di undi.astroawani.com. Kita jumpa selepas ni. Baik, bertemu lagi dalam Malaysia Memilih. Kita bercakap mengenai topik ini sangat menarik sekali. Tukar baru atau kekal MP lama. Kita bersama sejak tadi bersama dengan Dr. Muhammad Nazri Muhammad Nor, Ketua Program Sains Politik UKM. Doktor, kita dah bercakap mengenai citarasa pengundi. Apa mungkin kriteria pilihan pengundi. Dan satu lagi faktor, adakah doktor rasa ini penting? Calon tempatan, adakah calon tempatan merupakan faktor besar untuk kemenangan seseorang itu di sesuatu kawasan? Bagi saya itu bergantung dengan dua perkara. Pertama, katalah parti A melantik atau mencalonkan calon tempatan, tetapi parti B membawa calon luar. Calon luar itu kalau tokoh nasional yang sangat dikenali ramai atas ketokohan, kredibiliti, kemampuan dan sebagainya, maka boleh juga mengatasi calon tempatan walaupun calon tempatan itu juga sangat popular di kawasan tempatan. Itu yang pertama. Yang kedua juga adalah isu-isu besar yang melanda negeri ataupun di peringkat nasional khasnya. Jadi contohnya dalam PRU 2018, kita lihat contohnya kan, Barisan Nasional tewas di banyak tempat. Kadang-kadang calon mereka tu memang calon tempatan tapi tewas disebabkan oleh isu nasional. Dan kita lihat juga tadi sebagaimana pembuka bicara kan, ada beberapa dalam BN, dalam Pakatan Harapan, mereka bertukar-tukar posisi. Macam tadi di Perak kan, dikatakan Ngak Komeng daripada kawasan utara turun ke selatan. Ini antara strategi yang digunakan pakai. Mungkin Ngak Komeng di peringkat negeri cukup popular, cukup sinonim. Jadi mungkin kawasan asal tu diberikan kepada calon yang lebih muda, yang kurang nama. Maksudnya untuk mempertahankan kawasan semasa yang mungkin telah ada jaringan yang sangat baik dibina oleh DAP dengan penduduk setempat. Jadi kalau letak calon yang kurang ternama, mungkin peluang tu masih ada sebab mungkin sentimen antaranya orang Cina kepada DAP contoh. Tapi Ngak Komeng pula pergi ke kawasan baru yang mungkin lebih mencabar dan sebagainya, cuba membawa kredibiliti nama, populariti beliau di peringkat negeri untuk membolehkan mungkin DAP mempertahankan atau mendapat kursi-kursi baru. Dan kita lihat juga contohnya Anwar Ibrahim kan, daripada Port Dickson, kawasan Selesa sebenarnya. Kalau terus kekal di sana, kita boleh katakan hampir pasti Anwar Ibrahim akan kembali ke penggal yang ke-15 parlimen. Tapi bila pergi Tambun, bukan senang kan, bukan senang. Jadi ada juga macam contoh Razali Ibrahim daripada Johor, dikatakan akan mencabar Tan Sri Muhyiddin Yassin di Pagoh. Kan? Jadi UMNO letak big guns di peringkat nasional, peringkat negeri dalam mencabar kedudukan Tan Sri Muhyiddin. Kan? Jadi mungkin cabaran tu memang sangat-sangat sengit lah yang kita jangkakan di Pagoh antaranya. Gigi. Doktor, dalam masa yang sama ingin kita melihat kepada sentimen rakyat pada ketika ini. Berdasarkan data, Barisan Nasional telah meletakkan calon 70% muka baru semasa PRN Johor dan mereka katakan itu antara strategi yang berjaya untuk mereka semasa PRN Johor. Dan untuk PRU yang ke-15, mereka mengulangi skrip yang sama iaitu mahu meletakkan 70% calon muka baharu bagi PRU yang ke-15 ini. Jadi bagaimana doktor melihat kepada sentimen rakyat pada ketika ini? Adakah
sentimen ketika ini mahu beralih daripada muka-muka lama kepada muka-muka baru, dan kita juga melihat individu-individu ataupun nama-nama besar seperti Idris Harun dan juga Nazri Aziz yang telah pun menyatakan pengunduran mereka untuk PRU yang ke-15 untuk beri kelaluan kepada pemimpin-pemimpin baru. Jadi pandangan doktor sebagai seorang pemerhati politik, bagaimana kita melihat sentimen rakyat untuk menilai ketika ini muka baru dan juga muka lama? Okey, biasanya dalam konteks Malaysia, bila kita memilih, bila rakyat memilih, kita lihat ada 3 corak dalam pengundian itu, dalam pemilihan mereka. Pertama, mereka akan melihat parti, yang kedua, calon, dan yang ketiga, isu-isu semasa. Sebagaimana yang saya terangkan tadi. Ada calon yang baik daripada tempatan, tapi disebabkan isu semasa yang begitu tinggi ketika itu, kan, menyebabkan calon tempatan ni tenggelam dalam sentimen nasional tadi, kan. Kembali kepada calon muda dan juga yang lebih veteran antaranya ataupun orang lama, kan. Ini juga bergantung. Ada kurang lebihnya letak calon muda dan calon yang lama. Calon muda antaranya mereka tidak katalah calon lama tu ada isu sana sini, kan. Jadi bila letak calon yang lebih baru, yang lebih muda, isu-isu yang ada itu boleh tenggelam, kan. Malah apa yang telah dituduh dan sebagainya itu bolehlah dibungkus keluar lah. Maksudnya calon tu dilihat suci dan sebagainya. Kalau kita boleh hubung kaitkan, contohnya Tun Mahathir Mohamad, kan, sebagai Perdana Menteri yang pertama sebelum ini telah memerintah hampir 22 tahun, kan, sampai tahun 2003 daripada tahun 81. Diganti oleh Tun Abdullah Badawi, kan, pada tahun 2003 hujung, dan tahun 2004 diadakan pilihan raya pada pertengahan, dan Abdullah Badawi menang sangat-sangat besar, dan jumlah itu adalah terbesar dalam sejarah sejak tahun 70-an, sejak 13 Mei 69. Sangat-sangat besar. Dan beberapa sarjana menghubung kaitkan kemenangan Abdullah Badawi itu dengan beliau lah, pertukaran calon di mana isu yang timbul ketika era Mahathir itu tidak dibawa. Malah kalau kita ingat Abdullah Badawi pada tahun 2004 itu terkenal dengan imej Mr. Clean, kalau kita ingat lagi, kan. Jadi ini antara kelebihan calon muda lah. Namun kena ingat juga calon lama ni, kan, mereka dah bertahan dalam sistem meskipun ada sana sini, tapi mereka mungkin telah membina satu jaringan penaungan, jaringan penyokong yang sangat-sangat tinggi. Contohnya kalau kita bandingkan dengan pilihan raya negeri Sabah pada tahun 2020, ada 3 orang calon bebas yang sebenarnya adalah adun pada sebelum pilihan raya itu bertanding, sebagai dalam tiket bebas, dan mereka masih lagi boleh menang sebenarnya sebab mereka dah ada jaringan, mereka dah, pengundi tempatan dah kenal mereka, dan mereka dah ada jaringan penaungan, dan mereka dah ada jaringan sokongan. Jadi ini juga ada masalah kepada calon-calon muda antaranya lah. Doktor, bila doktor bercakap mengenai perkara itu, kita jangan lepaskan juga faktor lagi, satu lagi faktor, iaitu pengundi muda. Sejauh mana pengaruh undi 18 ni memberi kesan kepada pemilihan MP itu? Adakah calon MP veteran ni yang big guns ni, baik dari mana-mana parti, adakah mereka perlu risau dengan PRU ke-15 ini? Saya fikir tentu sekali, sebab dalam kita lihat beberapa komponen pengundi yang dalam PRU yang ke-15 ini, pengundi muda 18, katalah umur 18 hingga umur 29, itu komponen yang paling besar, lebih kurang 6 juta orang. Berbanding dengan 30-39 ataupun 40-50, jumlah ini semakin mengecil. Jadi daripada sudut pemilihan, saya fikir mana-mana paksi yang 3 yang besar ni lah, tak ditambahkan pula parti gabungan Parti Sarawak dan juga Barisan Nasional dan juga Warisan di Sabah, kan, mereka akan memikirkan dalam menarik pengundi-pengundi muda dengan meletakkan juga beberapa calon-calon muda. Namun daripada segi jumlah, saya ingat dia agak berimbang lah antara pemimpin muda, pertengahan dan juga yang lebih veteran. Namun yang lebih signifikan lagi adalah bagi saya, bagi 3 paksi yang agak besar di Malaysia ini, iaitu Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan, untuk memasukkan dan juga lebih serius lagi dalam usaha untuk memfokuskan manifesto yang khas kepada pengundi-pengundi muda, kan, khasnya beasiswa, isu pendidikan, pekerjaan, kan. Ini isu-isu besar yang kos hari hidup tadi, kan, yang sangat memberi kesan kepada kehidupan, kepentingan dan keperluan golongan muda. Saya fikir dalam manifesto tiga-tiga parti utama ini akan ada komponen yang khas yang dibuat untuk menarik sokongan pengundi muda terhadap pakatan parti masing-masing. Okey, baik. Terima kasih Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor, Ketua Program Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, atas perkongsian pendapat berkaitan dengan
nak pilih calon baru ataupun muka lama dalam sempena dengan pilihan raya umum yang ke-15 ini. Dan anda juga boleh sertai poll kami melalui kod QR dipaparkan di kaca televisyen anda untuk memilih suka muka baru ataupun muka lama. Tapi setakat 7.30 pagi, 8.30 pagi ini 70% nampaknya memilih calon baru. 72% memilih calon yang baru. Tapi apapun kita akan rangkumkan kesemuanya nanti di jam 7.45 malam, buletin jam 7.45. Baik, dengan itu sekian saja Malaysia Memilih pada jam ini. Saya Jiji Ahmad. Dan saya Hafiz Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.